Assalamualaikum. Pernahkah anda dengar kata-kata ini? Sesiapa yang menguasai Palestin, maka dia menguasai dunia. Itulah kata-kata dari tokoh turunan berjuang Islam satu ketika dahulu, iaitu Salahuddin Ayyubi, atau nama sebenarnya ialah Yusuf. Jadi hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan semua mengenai satu tajuk buku yang bertajuk Salahuddin Ayyubi Penakluk Jerusalem. Buku di tangan saya ini dia dikarang oleh Latif Talib dan diterbitkan oleh Latif dan keluarga Internas. Buku ini mempunyai sebanyak 286 buku surat dan telah dicetak sebanyak 10 kali cetakan. Kemudian buku ini ia ingin mengisahkan bagaimana bermulanya sejarah kehidupan Salahuddin dari beliau kecil hinggalah melibat peperangan-perangan yang dihadapi oleh beliau sehinggalah beliau wafat. Kemudian masuk pada penciptaan buku ini. Pada mulai penciptaan buku ini, dia mengisahkan bagaimana Salahuddin dari beliau kecil lagi beliau sudah diasuh oleh bapa saudaranya sendiri, iaitu Asaduddin. Asaduddin ini merupakan seorang panglima tentera di Aleppo pada ketika itu. Maka dari situlah beliau belajar mengenai selebelu aspek ketenteraan sehinggalah menjadi tokoh perang yang disegani hinggalah kini. Kemudian maka konflik dalam kisah ini bermula apabila Salahuddin ketika itu ditugaskan untuk berpindah dari Aleppo ke Mesir. Maka dari situlah bermulanya sinar dan kehidupan Salahuddin Ayyubi. Setelah beberapa tahun Salahuddin di Mesir, beliau telah dilantik menjadi ketua angkatan tentera. Walau bagaimanapun berlakulah ketidakpuasan hati dari pemerintah Mesir ketika itu, iaitu Shaul yang merasakan Salahuddin tidak layak menjadi ketua angkatan tentera Mesir kerana bukan berasal dari Mesir. Akhirnya kemuncak konflik di Mesir ialah apabila Khalifah Mesir ketika itu Al-Hadid mendapat tahu yang di sebalik serangan tentera Salib ke atas Mesir itu sendiri ialah disebabkan Shaul yang ketika itu merupakan Perdana Menteri Mesir. Maka Khalifah telah menjatuhkan hukuman kepada Shaul, lalu diangkat Salahuddin sebagai Perdana Menteri Mesir ketika itu untuk menggantikan Shaul, hingga menyebabkan Shaul berkorban. Kemudian kemuncak dalam buku ini dia menceritakan bagaimana akhirnya Salahuddin Ayyubi berjaya menawar Baitul Maqdis pada 15 Oktober bersamaan 987 hari Jumaat 7 Rejab 583 Hijrah. Maka akhirnya setelah berjaya mencapai kejayaan, Salahuddin wafat pada umur 55 tahun pada 16 Safar 598 Hijrah. Kemudian apa yang saya suka dari buku ini dan banyak yang boleh saya belajar dari buku ini ialah, pertama, buku ini dia membuka mata saya bahawa antara permasalahan utama orang Islam dari dulu hinggalah sekarang ialah berkaitan perebutan kuasa. Di mana kita boleh nampak di mana Shaul pada ketika ini itu merupakan Perdana Menteri Mesir ketika itu, dan dia cuba mengambil alih pemerintahan ketika Mesir hingga sanggup meminta bantuan tentera Salib demi semata-mata untuk jawatan. Dan keduanya, apa yang saya terkesan ialah setelah saya membaca buku ini ialah, sebagai seorang pelajar saya terkesan dengan sikap Salahuddin. Walaupun sesibuk mana beliau dengan perang, beliau tidak sesekali lupa untuk menuntut ilmu. Di mana yang diceritakan dalam buku ini, di mana Salahuddin berniat untuk hendak menuntut ilmu ketika berlakunya kejahatan senjata dengan Puak Salib, iaitu dengan Raja Lemon dan Basri. Dan terakhir ialah, walaupun beliau merupakan seorang yang sangat berakhlak mulia, tidak menyimpan dendam dengan Puak Salib. Mana yang berlaku ke atas tentera Salib, walaupun berbagai kerosakan telah dilakukan oleh Puak Salib, beliau tetap memaafkan dan membebaskan tentera Salib. Ini merupakan contoh yang baik pada orang Islam bahawa Islam tidak memandang kepada dendam, tapi Islam memandang kepada kedamaian. Jadi kesimpulannya, buku ini bukan saja melibatkan isu-isu perang, tapi buku ini juga mengajar kita supaya kita tidak merebut jawatan, kerana
Itulah kerana rosaknya sebuah negara itu kerana berlakunya perebutan kuasa demi jawatan. Dan apa yang saya belajar ialah dari buku ini ialah bukan saja bercerita pasal perang, tapi dia menunjukkan bahawa Islam sangat mementingkan akhlak dan tidak berdendam apabila berlakunya satu masalah. Jadi itu apa yang saya dapat belajar daripada buku ini. Mudah-mudahan sebuah sedikit perkongsian mengenai buku ini dapat menarik perhatian saudara-saudari semua untuk membaca buku ini, dan tidak rugi. Buku ini banyak pengajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.